Jadi masa nak pergi kursus umrah tu, Datuk ni duduk kat Kelantan. Jadi sebelum kita pergi, kita bertolak daripada Subang ni nak pergi ke sana. Kemudian dia kata, jangan lupa bawa beg sekali. Cuma dengan kiraan kita, apa yang dia bayar sebelum ni tak cukup untuk kita cover beg sekiranya apa-apa terjadi. Contohnya tiba-tiba dia tarik diri dan sebagainya sebab ada tempoh lagi. Maksud ni dia baru bayar deposit sajalah. Dia baru bayar deposit saja. Dan deposit pun 30 orang bukan 60 30 orang. orang bukan 60 orang. Jadi kita pun berhati-hati juga. Kita kata minta maaf sangat. Saya boleh bagi kursus tapi tak boleh bagi lagi beg. Sebab kita pun hati-hati juga ada set je dah. Jadi kita pun buat susunan apa semua. Ada beberapa orang staff pergi bersama saya pada masa tu. Saya bagi kursus selesai semua. Kemudian biasalah orang kampung ni ada buat makan-makan. Ingat sampai hari ni lauk-lauk yang dibuat tu sangat sedap. Sampai hari ni ingat. Yalah, makan kampung kan. Kelantan lah Allah. Jadi adalah beberapa orang dekat situ jemaah yang tanya mana beg dan sebagainya. Cuma saya tak trigger lagi pada masa tu. Lepas pada tu, lepas habis makan dan sebagainya, saya panggil seorang jemaah. Kata, seronok lah. Dapat sponsor sekian-sekian, free pergi, ditanggung semua. Sebab saya dapat cerita macam tu. Rupanya kata, siapa kata sponsor semua? Saya kata, Datuk tu kata, maklum dah jadi berbeza dah. Yalah, sebab yang maksudnya yang berhubung tu hanya Datuk tu seorang saja kan? Datuk tu seorang je yang berhubung dengan saya. Jadi, saya dipahamkan first, dia bayar semua. Kemudian bila saya tanya ni, dia kata, dia pun kena bayar juga. Maksudnya jemaah ni setiap, bukan fully sponsored lah. Bukan fully sponsored. Dan saya tanya setiap orang dari situ, saya tarik berapa orang, 2-3 orang kot mungkin pada masa tu saya tarik. Tanya berapa kena bayar ni. Kau ni kata ada 1,500, kau ni kata 2,000. Dan bila kita tanya dia punya background, ada security guard, yang kerja-kerja kampung, petani dan sebagainya. Maksudnya duit tu dia pun kumpul lama dah. Tiba-tiba ada satu offer yang kata nak sponsor separuh. Jadi kelam mata lah. Betul lah. Jadi kalau katakanlah 2018 package dalam 6,000 je kan. Package 6,000 kata bayar 2,000 je, 4,000 ditanggung. Seronok lah. Jadi semua pakai transfer. Dan bila saya tanya tu, dekat mana transfer? Akaun syarikat ni ke? Sebab kita pakai syarikat masa tu. Tunjuk nombor akaun syarikat. Dia kata tak, dekat akaun personal. Yang ni pun kita kena sentuh nanti. Tentang akaun personal ni, akaun peribadi. Bukan akaun Datuk tu, akaun isteri dia pula. Alhamdulillah, bersama lagi kami dalam podcast Jelajah Sirah. Saya Ikrami Omar. Saya Hilmi Salam. Jadi Alhamdulillah kita ada upgrade sikit Salam. Tapi itulah, kita tak pandai pakai lagi. Kita akan cuba lah. Kita akan cuba belajar duk setting. Sebab apa? Sebab kita nak cuba bagi yang terbaik. Hasil yang terbaik untuk kita punya audiens. InsyaAllah kami akan cuba upgrade daripada semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan cubalah insyaAllah. Jadi topik yang kita akan bincang pada episod ni, topik yang agak, orang kata apa, agak panas, agak hot, meletup kat pasaran ni, topik poligami. Itu kalau dah bincang Ahmad unsubscribe ni. Saja nak tengok macam mana orang tengok poligami. Tapi tanya, ramai berminat naknya tu. Ramai berminat. Hari kita akan sampai. Salam ready tak? Nak bincang buat poligami. Bukan ready nak poligami. Ready nak bincang buat poligami. Ready ni. Jadi insyaAllah kalau permintaan banyak, why not, kita boleh cuba. Jadi cuma gurauan semata. Apa yang kita nak bincangkan episod kali ini, sebenarnya topik tu masih lagi panas. Masih lagi, orang kata apa, dan tak pernah, kalau setakat ni memang tak pernah berhenti benda ni. Betul. Setiap minggu tu ada kes-kes yang baru. Hampir setiap minggu lah. Betul, hampir setiap minggu ada kes, hampir sentiasa diperbincangkan. Dan paling banyak mungkin musim haji lah kan. Sebab isu-isu dan benda yang berkaitan dengan duit yang bukan sikit-sikit, jutaan ringgit. Betul. Jutaan ringgit. Ni topik ni yang mana kami namakan dia, ataupun topik kali ni, apa yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan scammer. Banyak scammer kat pasaran sebenarnya. Dengan scammer. Madani yang itu pun ramai juga yang ambil kesempatan. Betul. Jadi ni yang dah ada lama dekat pasaran ni, daripada offline jadi online sekarang, benda tu dia tak berhenti kat situ saja. Dan scammer ni juga, sebenarnya bila sebut scammer, dia luas. Betul. Sebelum tu, scammer tu benda apa? Scammer ni maksud dia, kalau kita tengok pada istilah ataupun makna, scammer ni maksud dia penipuan. Sindiket penipuan. Yang mereka ni memang
memang nak menipu je lah jadi wah. Jadi penipuan ni dia ada dua juga penipuan. Satu penipuan yang berkaitan dengan keduniaan. Dia ada lagi satu penipuan benda yang berkaitan dengan agama ni, dengan akhirat. Betul. Dua-dua benda sekali. Dua-dua. Yang ni dia combine dua-dua. Betul, dia combine. Jadi bab-bab penipuan ni sebenarnya kalau kita nak bahaskan topik ni luas lah. Topik kita luas. Ambil sikit je start topik yang panjang, banyak yang bakal diperbincangkan. Even topik scammer kalau kita tengok secara meluas, sangat luas. Sekarang kita kecilkan skop pada skop. Travel. Betul. Dalam skop travel tu pun masih lagi luas. Betul. Travel adakah dari segi jual beli, adakah dari segi perjalanan, dari segi di sesuatu lokasi dan sebagainya. Sangat luas. Jadi mungkin apa yang kita nak bincangkan kali ni adalah berkaitan dengan sebelum kita nak pi ni. Sebab yang ni tengah orang kata duk hot ni. Orang kata syarikat travel scammer dah bayar tak dapat pi, terkandah dan sebagainya. Mungkin pada episod kali ni kita nak fokuskan kita punya skop pada topik yang tu. Kita nak fokuskan skop pada skema travel yang orang duk kata ni. Sebelum tu, Salam, ada tak pengalaman kena scam? Ni yang yang ni yang kita duk tunggu soalan ni, kita duk tunggu ni. Sebab macam pernah dengar. Dia pernah tu memang pernah ada lah. Dia macam contohnya selalu kita dengar syarikat travel agency, dia mungkin ada setengah daripada syarikat travel agency ni dia scam peserta-peserta sebagai contoh. Yang saya kena ni peserta yang scam syarikat travel agency. Dia terbalik. Ni dia terbalik. Syarikat travel pun kena scam. Bukan biasa-biasa. Dan dia ni pun mungkin dah ada pengalaman yang lama. Benda ni pun dah selesai masuk kes polis dan sebagainya. Benda ni berlaku seingat saya pada tahun 2018 sebelum COVID. Masih fresh 2018, 2019 macam tu lah dia perubahan tu. Dia sambung daripada kes 2018 masuk ke 2019. Kes dia dengan satu benda yang kita akan sentuh nanti ni adalah tentang percuma tu. Dia ada seorang lelaki ni yang datang mengaku kata ada pangkat datuk dan sebagainya. Dia mai jumpa saya, dia kata saya nak daftar umrah untuk 2 biji bah pada masa tu. Awal tu dia buat 1 biji bah dulu. Dia kata okey tu Haji, keluarkan quotation untuk 1 biji bah. Dia ni macam apa? Macam ejen ke? Dia bukan ejen. Dia mai ni dia kata saya ni sebagai sekian-sekian nama. Dia nak sponsor. Dia nak sponsor. Istilah dia pakai tu sponsor. Okay. Dia nak jadi sponsor. Kita tengok pun dia punya nama pun pernah ada dekat pasaran dan sebagainya. Kita pernah check lah dia punya Facebook dia dan sebagainya. Saya buat juga kajian sedikit. Maksudnya ada lah wujud lah. Okay. Wujud dia ada syarikat sendiri dan sebagainya. Cumanya benda yang first kali yang menjadi persoalan pada masa tu, ada satu gambar dia dalam Facebook. Saya duk scroll Facebook dia yang lama. Sebab kita nak kena buat satu benda, nak kena study juga. Betul. Jadi tengok salah satu gambar ni tulis kata, "Oi penipu, bayar balik duit aku." Cuma gambar tu satu je. Yang jadi isu tu ada satu gambar tu saja. Kemudian cuma kita tak ambil berat sangat lah. Sebab kita tengok satu gambar. Yang lain semua komen okey, positif. Kata puji dia ni bantu. Mungkin ada seorang tu marah kat dia. Kemudian kita tengok Facebook yang komen tu pun bukanlah Facebook yang trusted. Dia mungkin baru buat account pada masa tu. Jadi kita tak ambil berat sangat tentang tu. Kita proses dia punya urusan. Kemudian sampai masa untuk dia bayar deposit. Dia bayarlah deposit kat kita. Saya ingat saya pada masa tu RM30,000 kot dia bayar. RM30,000 maksudnya untuk 30 orang lah. Untuk 30 orang satu bah lah. RM100,000. Kemudian duit tersebut kita ambil bayar kepada airline lah. Macam mana kita punya travel agency punya sistem. Kita akan bayar ke airline, bayar ke hotel dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba saya dapat panggilan pula. Dia kata saya ada lagi satu bah saya nak sponsor. Jadi kita seronok lah masa tu kita bertugas dengan satu syarikat. PJH juga dekat Malaysia. Jadi kita bertugas dengan syarikat tu. Kemudian kita nak capai dah kita punya KPI. Dapat 2 biji bah ni. Kira ni capai lah KPI. Jom kerja runtuh ni. 2 runtuh. Sekali main 2 biji bah. Nak cari dapat kita nak kumpul satu bah sikit punya susah. Betul. Kemudian kita pun buat proses untuk second bus. Kita bagi hantar dekat dia, dekat email dia. Kemudian saya nak bagi trusted juga. Saya minta dia punya dokumen-dokumen, pasport semua dia orang dah hantar dah. Seawal mungkin dia hantar 2 bulan sebelum, saya ingat saya pada masa tu. Kemudian
sampai untuk second payment 30,000 dia dah bayar first, second payment tu dia kata okey insyaAllah saya duduk dekat luar negara sekarang ni, nanti saya akan balik, saya akan bayar lah benda ni. Jadi sampai masa untuk saya cut short lah, untuk kita bagi kursus umrah. Jadi masa nak pergi kursus umrah tu Datuk ni duduk kat Kelantan. Jadi sebelum kita pergi, kita bertolak daripada Subang ni nak pergi ke sana. Kemudian dia kata jangan lupa bawa beg sekali. Cuma dengan kiraan kita, apa yang dia bayar sebelum ni tak cukup untuk kita cover back sekiranya apa-apa terjadi. Contohnya tiba-tiba dia tarik diri dan sebagainya sebab ada tempoh lagi. Maksud ni dia baru bayar deposit saja. Dia baru bayar deposit saja. Dan deposit pun 30 orang bukan 60 30 orang. orang bukan 60 orang. Jadi kita pun berhati-hati juga. Kita kata minta maaf sangat. Saya boleh bagi kursus tapi tak boleh bagi lagi back. Sebab kita pun hati-hati juga ada set juga. Jadi kita pun buat susunan apa semua. Ada beberapa orang staff pergi bersama saya pada masa tu. Saya bagi kursus selesai semua. Kemudian biasalah orang kampung ni ada buat makan-makan. Ingat sampai hari ni lauk-lauk yang dibuat tu sangat sedap. Sampai hari ni ingat. Yalah makan kampung kan. Kelantan lah Allah. Jadi adalah beberapa orang dekat situ jemaah yang tanya mana beg dan sebagainya. Cuma saya tak trigger lagi pada masa tu. Lepas pada tu, lepas habis makan dan sebagainya, saya panggil seorang jemaah. Kata, seronok lah. Dapat sponsor sekian-sekian, free pergi, ditanggung semua. Sebab saya dapat cerita macam tu. Rupanya kata, siapa kata sponsor semua? Saya kata, Datuk tu kata, maklum dah jadi berbeza dah. Yalah sebab yang maksudnya yang berhubung tu hanya Datuk tu seorang saja kan? Datuk tu seorang je yang berhubung dengan saya. Jadi, saya dipahamkan first, dia bayar semua. Kemudian bila saya tanya ni, dia kata, dia pun kena bayar juga. Maksudnya jemaah ni setiap, bukan fully sponsored lah. Bukan fully sponsored. Dan saya tanya setiap orang dari situ, saya tarik berapa orang, 2-3 orang kot mungkin pada masa tu saya tarik. Tanya berapa kena bayar ni. Kau ni kata ada 1,500, kau ni kata 2,000. Dan bila kita tanya dia punya background, ada security guard, yang kerja-kerja kampung, petani dan sebagainya. Maksudnya duit tu dia kumpul lama dah. Tiba-tiba ada satu offer yang kata nak sponsor separuh. Jadi kelam mata lah. Betul lah. Jadi katakanlah 2018 package dalam 6,000 je kan. Package 6,000 kata bayar 2,000 je, 4,000 ditanggung. Seronok lah. Jadi semua pakai transfer. Dan bila saya tanya tu, dekat mana transfer? Akaun syarikat ni ke? Sebab kita pakai syarikat masa tu. Tunjuk nombor akaun syarikat. Dia kata tak. Dekat akaun personal. Yang ni pun kita kena sentuh nanti. Tentang akaun personal ni. Akaun peribadi. Bukan akaun Datuk tu. Akaun isteri dia pula. Bukan akaun dia. Akaun isteri dia. Tapi jadi persoalan macam mana depa boleh transfer kepada Datuk ni? Adakah orang kampung dia di kampung tu memang dia dikenali juga. Dia duduk di kampung tu juga. Dia duduk di kampung tu tapi dia sering ulang alik ke Pahang sebab dia ada beberapa isteri yang dipahamkan. Dah tajuk awal je buka balik kami. Maksudnya dia ada seorang isteri di Kelantan, seorang di Pahang, dia kerap ulang alik. Tapi orang kawasan tu kenal lah. Jadi kalau bahasa Kelantan ni dia panggil waris lah. Waris ni, waris kita ni. Jadi mereka percaya dekat Datuk ni. Tapi apa yang mereka tak sangka, tak dijangka, sampai kesudah, sampai jadi kes polis, Datuk ni memang tak bayar sampai kesudah. Kita pun burn duit kita dengan airline. Duit kita pun ada juga yang kita bayar ke hotel. Yang kita pun menjadi kerugian yang sangat besar pada masa tu. Sebab kita nak prepare awal. Kita nak susun hotelnya, kita nak susun airline. Sebab airline, dia ada dia punya tempoh dia yang kita kena bayar pembayaran. Betul. Penuh. Masa pembayaran penuh tu kami hold 1 hari untuk bayar penuh sebab tak dapat pembayaran seterusnya daripada Datuk. Dan saya maklumkan Datuk tu, kalau Datuk tak bayar hari ni, duit tu akan burn. Yang seronok dia jawab apa tau? Tak apalah nak buat macam mana. Maksudnya senang. Dia dah kutip. Senang. Sebab mungkin dia dah kutip katalah satu bas kita katalah 30 orang, mungkin ke 40 orang lah total. Sebab dia punya bajet pada masa tu 70 orang. Katalah seorang bayar seorang 2,000. Dia dah kutip 140,000 sebenarnya kat situ. Dia bayar dekat syarikat 30,000 saja. 30,000 saja. Dia untung proses 110,000. Jadi sampai kesudah, sampai jadi kes polis datang, polis call. Masa tu saya buat online sebab masa PKP urusan tu, masa permulaan PKP tu. Jadi kita buat report secara online lah. Kita hantar semua dekat polis pada masa tu. Saya tak ingat polis daripada Kelantan juga. Yang dia kata memang Datuk ni memang ada kes penipuan juga dekat Pahang. Kemudian selepas masa COVID tu saya tengok ada satu kes mungkin Datuk tersebutlah ditangkap dekat Pahang. Sebab dia buat sistem yang sama dekat Pahang. Dia buat jadi kat sini 70 kalau kata kat sana lagi 70. Mungkin banyak lagi lah. Sebab ditulis dekat situ kerugian mencecah jutaan ringgit. Allah.
Banyak. Benda-benda ni penting. Betul, sangat penting. Tapi jadi maksudnya Rizak dia punya ending tak tahulah, mungkin lock up dan sebagainya. Mungkin ditangkap dan sebagainya, tapi dari segi jemaah-jemaah tu saya ada juga kontak-kontak lepas tu, dia orang kata memang dia orang tak dapat balik duit tu lah. Memang pakai tak ada apa. Latest pun atau lepas rasanya pernah kontak salah seorang jemaah, dia ada mesej macam mana tolong doa lah, kami tengah fight untuk mahkamah. Oh, masih lagi fight tu lepas. Masih lagi ongoing. Yalah, kalau kita tengok pun bukan depa orang senang. Betul. Depa orang susah. Kan? Orang susah jadi tekat nak keluar 1,000 2,000 tu pun susah. Geram juga tu. Geram. Yalah, kita geram dengar, tapi itulah benda-benda tu Salam punya pengalaman. Benda-benda yang kita nak bincang hari ni pun dia sebenarnya macam Salam bagi tahu syarikat kena scam. Betul. Ni maksudnya version yang berbeza. Version baru. Tadi kita ingatkan kata jemaah kena scam dengan syarikat. Jadi maksudnya bila kita sebut istilah scammer, dia ada di mana-mana. Betul. Tak kira lah sama ada yang membeli ataupun menjual ataupun apa-apa di tempat mana pun, apa-apa jenis bisnes sekalipun, scammer tu tetap ada di mana-mana. Jadi sebenarnya benda tu benda yang kita ambil pengajaran lah daripada kisah macam tadi tu. Mungkin tu yang saya kena, jemaah pun dia kena ada dia punya step-step ilmu yang dia kena susun, yang dia kena ambil tahu tentang apa yang dia nak pergi, company macam mana dia nak pilih dan sebagainya, yang kita akan sentuh insya-Allah. Yalah, dan bila kita sebut pasal scammer, kita bukan hanya nak membincangkan berkenaan dengan scammer macam ni, scammer dekat sini. Benda yang lebih penting yang perlu kita bincang adalah bila kita tahu ada scammer, dan boleh katakan kalau kita sembang mungkin kata 10 tahun lepas tak tahulah, mungkin scammer dah ada tapi istilah scammer ni tak popular. Betul. Tapi sejak kebelakangan ni, beberapa tahun kebelakangan ni, scammer. Dan kita boleh kata pun dah orang kata apa, dah muak lah, dah lalu macam-macam jenis dengar macam-macam scammer. Jadi perbincangan kita tu bukan nak bincang scammer pada apa, siapa jadi scammer, tapi kita nak membincangkan kita persiapan kita tu, apa perlu kita bersedia, macam mana cara kita nak hadapi scammer ni, macam mana cara kita nak elak daripada kita terscam. Betul. Sebab scammer hari ni pun kalau kita tengok hari-hari dah. Saya banyak main Telegram. Telegram kan banyak dah guna Telegram untuk kerja dah. Setiap hari ada masuk mesej baru dan suruh tekan link. Bantuan kerajaan RM300. Bantuan kerajaan RM1,000. Ini semua bagi link-link ni, tekan saja link tu. Kita wallahualam tak tahu pergi ke mana. Tapi itulah. Tapi benda tu bagi kesan dekat syarikat macam kita. Kita nak hantar link-link untuk kita jadi takut. Kita nak buat marketing pun susah juga. Yalah, bila kita buat contoh, kita buat apa iklan kan. Kita yang buat iklan betul-betul. Kita buat iklan, siapa berminat untuk umrah ke apa ke, kita bagi link, orang jadi takut nak tekan. Orang ini betul ke scam ke? Dah lah, jarang-jarang hantar link, tiba-tiba hantar link dia akan jadi rasa pelik. Sebelum ni, sekarang ni tengah popular dengan link. Betul. Sebelum link ni duk minta ni menyamak jadi adik, menyamak jadi kak, minta pinjam duit, betul. Emergency. Banyak isu tu. Itu pun bahaya. Jadi benda-benda macam scam ni. Benda apa yang kita nak bincang, macam mana kita nak hadapi dia, Pak? Betul. Cuma macam apa yang kita kata di awal tadi, kita tidak nak membincangkan secara keseluruhan. Kita nak kecilkan skop kita ni pada travel lah. Basic yang perlu kita tahu lah. Betul, basic. Paling basic sekali. Yang kita perlu bersedia. Sebab dalam konteks travel ni, kita dah bincang dah. Ada DIY, ada travel agent. Jadi, tak kira DIY ke travel agent ke mana-mana pun, sebenarnya secara keseluruhan, semua boleh. Saya punya pendirian menyatakan semua benda tu adalah sama saja. Semua berisiko sebenarnya. Semua berisiko. Kalau nak sembang berisiko. Sebab apa? Salam, setuju ataupun tidak? Kalau saya katakan satu-satu syarikat saya lah. Kalau nak menyatakan satu-satu syarikat travel tu scammer, saya secara personal saya tak setuju. Sebab apa? Sebab kalau dia scammer, kenapa dia pergi ambil lesen? Betul. Sebab syarikat kalau dia ada lesen pelancongan, dia ada lesen umrah, dia ada lesen apa-apa berkaitan haji ke, tiketing ke. Bila dia ada lesen, kita tak boleh nak kata dia scammer. Bukan ni saya punya pandangan lah. Betul lah, sebab kalau dia nak dapatkan lesen tu, potong sikit. Dia kena lalu ada beberapa tapisan
Yang mana kementerian sendiri akan turun cek dia punya lokasi, Betul. interview dia. Kemudian seingat saya, sebab baru duduk susun untuk renew. Kita dah ada lesen, kita renew lesen untuk yang terbaru setiap tahun. Setiap 3 tahun sekali sekarang kena renew. Jadi dia punya dokumen yang perlu dipersiapkan tu sebanyak 13. Checklist tu 12 ke 13 macam tu. Yalah, Salam sendiri banyak dia buat lesen ni jadi dan bukan kata hari ni buat esok dapat. Allah. Makan masa lah. Makan sebab masa. Dia susun yang ni, dia akan query kenapa ada perubahan dekat sini sekian-sekian. Banyaklah dia punya tapisan-tapisan tu yang akan menyebabkan baru last dia dapatkan lesen untuk kita. Betul, sebab itulah saya kata kalau ni saya punya pandangan, mungkin ada sebahagian daripada kita audien yang kurang bersetuju. Saya faham. Saya akan jelaskan kenapa. Saya kata pendirian saya menyatakan macam tu sebab bila kita nak buat syarikat travel, perlukan ada satu jumlah kos. Betul. Dan benda tu sangat sulit. Jadi agak mustahil yang apa kita nak kata kalau dia buat syarikat travel semata-mata nak scam, itu agak mustahil. Tapi konteks yang kedua, bila dia ada lesen, sagi mungkin dia rasa macam orang kata dia selalu syarikat travel ni orang kata masalah dekat marketing lah kot. Dia terlalu jual bulan dan bintang. Itu masalah. Yang tu yang masalah sebenar. Yang tu dia daripada cerita keadaan sebenar. Nak cerita keadaan sebenar. Sebab kalau dia buka syarikat semata-mata untuk nak scam orang, benda tu agak mustahil. Betul. Sebab itulah kita kena perhatikan, kita sebagai pelanggan, sebagai customer, kita kena perhatikan bila kita nak adjust sesuatu tu, kita tengok betul-betul. Ni bukan nak ada backup mana-mana, kita tak ada backup mana-mana. Yang mana syarikat yang buat penipuan memang kita tak setuju, memang kita akan attack habis-habisan. Betul. Tapi bukanlah maksudnya kita nak, macam kami pun memang kami tak prinsip, kami takkan sebut mana-mana nama syarikat, kami takkan lambur mana-mana syarikat. Betul. Bahkan kita sendiri pun kita tak jual kita punya package dalam apa kita punya podcast. Podcast kita fokus nak buat sharing saja. Nak buat sharing, nak bagi pendedahan. Jadi benda tu saya tak ada backup mana, saya just nak buka supaya kita nampak sebelum kami nak masuk topik-topik lain. Hari ni kita letakkan kita punya tempat ni sebagai customer dan juga sebagai travel agency. Dua-dua kita main peranan. Betul, kita nak main. Bagi orang nampak gambaran. Orang nampak gambaran. Sebab Lam, saya ada buka tengok dekat apa? Motek punya portal. Nak check berapa syarikat-syarikat yang ada lesen, syarikat yang ada apa? Yang boleh buat umrah. Mungkin juga ramai di antara kita punya audien belum jelas berkenaan dengan lesen. Yang ni pun masalah. Betul. Belum jelas. Kenapa? Sangat bermasalah, betul. Yang pertama, lesen bila kita nak buat syarikat ni, dia akan ada lesen pelancongan. Betul. Lesen pelancongan ni lesen yang umum sebenarnya. Bila kita sebut pelancongan, dia banyak lah kalau masuk. Dia ada inbound, dia ada outbound, ticketing lagi, dan sebagainya. Yang tu satu bab. Tapi kalau ada lesen pelancongan tu, belum boleh lagi buat umrah. Yang ni ramai orang tak tahu. Betul. Yang ni selalu orang tersalah dekat Yang ni orang selalu tersalah. Orang tengok, buka-buka, ada lesen. Ada nama lesen. Ada lesen pelancongan, orang kata boleh lah dia buat umrah. Betul. Tiba-tiba ada masalah. Dan tak boleh ambil tindakan. Betul. Sebab apa? Sebab yang ni, itu yang saya nak katakan tadi. Sebab yang ni kita punya knowledge. Betul. Kita punya ilmu. Bila kita tak tahu, kita tersalah pilih, kita tak boleh nak marah dekat dia. Sebab benda tu ilmu kita. Tak boleh salahkan satu pihak. Tak boleh salahkan. Kita kena salahkan diri sendiri juga. Itulah. Sebab kalau nak ikut syarikat, ni saya tengok yang dalam portal ni, yang 2 hari lepas saya cek. Ada 3,755 syarikat yang berlesen. Ni syarikat yang berlesen pelancongan. Kalau syarikat yang pelancongan. Kalau syarikat yang ada lesen umrah 542 sahaja. Berapa persen ni tu? 30%, 20%. Benda ni apa kita tahu tak? Kita duk pergi syarikat banyak ni, semua syarikat travel ni. Tapi syarikat tu ada tak lesen umrah? Betul. Sebab dia dalam tu selalunya dia akan tulis IOT. Selalu orang akan nampak lesen. IOT tu dia tak faham sebenarnya inbound, outbound, ticketing. Betul. Dia kena ada lagi satu U. IOTU. Umrah. Umrah. Yang ada U tu sekarang currently 542 syarikat sahaja. Dan ada lagi kecil, saya nak pergi kecil. Syarikat yang ada lesen haji. Sebab ramai kita punya rakyat lah, Muslim di Malaysia ni, bila nak pergi haji, orang kata pergi, kenapa daftar dengan syarikat ni? Mereka jual murah. Syarikat biasa jual 80,000, 90,000. Mereka ni jual 40,000 je. Kami daftar lah dengan mereka. Sebabkan nak jimat lah. Nak jimat. Isunya.
Bila isu nak jimat, dia tak tahu pun kata syarikat tu ada lesen ke tak ada lesen. Ataupun tidak. Sebab lesen haji ni setiap tahun dia kena renew. Betul. Dia kena renew setiap tahun. Setahun sekali je dapat. Dia bukan macam lesen pelancongan. Kita sekarang 5 tahun kan. 3 tahun. 3 tahun untuk umrah. Pelancongan 5 tahun kan. Betul. Lesen haji setahun sekali saja. Jadi yang ni pun problem. Dan lesen haji ni, syarikat yang ada lesen haji 25 syarikat sahaja untuk Malaysia. Tahun 2024. Jadi benda ni benda yang penting lah. Dan benda yang penting. Dan kena tengok betul-betul syarikat yang dilantik secara rasmi di bawah tabung haji. Dan kita sendiri pun belum ada lagi apa lesen haji. Betul. Kami ada lesen umrah tapi lesen haji kami sendiri pun belum ada lagi. Belum ada. Memang kami dalam proses, insya-Allah doakan untuk siapa yang tengok video ni, siapa yang dengar podcast ni, doalah supaya kami pun dapat ke arah tu. Kami dia tak semudah tu lah. Dia tak semudah tu. Tapi insya-Allah kita confident dan kita yakin, kita usaha tanpa henti sampai dapat. Sebab sekarang ni 25 saja. Bayangkan punya banyak syarikat travel, punya banyak syarikat yang buat umrah, tapi 25 aja yang ada lesen. Yang terpilih untuk buat umrah. Jadi kenapa saya highlight benda-benda ni? Sebab benda ni selalu kita duk salahkan syarikat. Betul. Dalam masa yang sama kita tak check pun. Kita pergi dekat syarikat tu betul ke tak betul. Jadi sepatutnya benda tu kita punya ilmu lah. Kita punya ilmu, kita punya kembali pada persiapan kita yang awal tadi. Betul, persiapan kita yang awal. Dia tak kira sebenarnya nak pergi DIY ke ejen ke apakah, persiapan tu sangatlah penting. Jadi mungkin apa yang saya nak kata kat sini dari segi pemilihan syarikat lah, bukan sekadar kita tengok ada saja kita terus happy. Sebenarnya banyak poin-poin lain bila kita tengok syarikat tu mungkin dah, sebab sekarang ni orang banyak aktif di media sosial. Betul. Mungkin syarikat tu ada dekat media sosial je. Betul. Secara fizikal pergi, tak ada pun dia punya tempat operasi. Jadi kena check juga. Walaupun kita duk tengok video sekarang ni semua orang boleh buat video. Buat video cantik, menarik. Dah silat-silat dia ambil video-video orang. Dia compile, dia jalankan. Ataupun dia pergi umrah sekali, lepas tu ambil gambar video je, balik-balik dia promote. Benda ni kita tak nafikan. Dia ada istilah orang kata apa, ejen umrah. Ataupun ada apa ejen-ejen yang depa bawa balik pada umrah, depa bersemangat, depa nak ajak orang lain juga buat umrah. Jadi depa ni mendaftar sebagai ejen di bawah agensi. Ataupun ada sebahagian orang panggil apalah, kepala-kepala yang ketua-ketua di kampung-kampung ke apa ke yang dia ada nama, dia ajak orang jom pergi umrah dengan saya. Benda tu tak salah. Cuma yang salah adalah cara. Adakah dia ajak pi dengan dia tu, kita nak kena tengok dia pi dengan syarikat mana. Yang jadi ejen umrah tu dia jadi ejen dengan syarikat mana. Sebab banyak juga sekarang ni ejen umrah ni kadang-kadang macam Salam kata tadi. Nak balik ada point yang kata kena scam yang Datuk tu tadi kat awal tu. Datuk tu dia boleh kata dia membahaskan diri dia seolah ejen lah. Betul. Dia habaq dekat syarikat dia nak sponsor. Tapi sebenarnya dia habaq dekat jemaah. Dia buat kutipan. Dia buat kat jemaah, dia buat kutipan. Pembayaran tu pun kita kena pembayaran tu yang salah. Sebab tu kata pembayaran tu yang salah. Kalau nak selit sikit, ada satu ustaz ni dekat apa nama, dia sebagai ejen lah, dia dikenali kat kawasan tu dan sebagainya. Dia memang duk bawa jemaah umrah setiap tahun dan tak pernah tipu orang. Sangat baik. Cumanya nak jadi cerita dekat hujung-hujung pengakhiran hidup dia, dia ambil kutipan. Cuma dia macam dulu sistem kadang-kadang ada ustaz ni dia kumpul dulu jemaah. Pembayaran buat dekat dia, baru dia pergi pilih agensi mana. Yalah betul. Banyak macam tu. Jadi cerita ustaz ni, kembali pada ustaz ni, dia kumpul semua duit dalam akaun dia buat pembayaran macam biasa, macam dia nak pergi sebelum tu. Nak jadi cerita sebelum berlepas dia meninggal dunia. Allah. Duit dekat mana? Dalam akaun dia ada ratus-ratus ribu. Anak-anak semua tak mau bagi lepas duit tu. Dia kata ni duit ayah kami. Duit itu dibekukan, lepas tu jadi apa, difaraidkan, siapa yang nak bayar duit tu? Benda-benda macam ni kita nak. Benda-benda tu yang kata penting berkenaan tadi, bila dah pilih syarikat dengan betul melalui ejen mana. Ejen ni secara official lah, mana-mana company pun dekat negara kita, kat luar negara, ejen ni dia sebagai ejen untuk memasarkan sahaja. Mengenalkan. Bagi orang nak kenal syarikat, dia nak ajak orang. Tapi dia sama sekali tidak ada hak untuk nak buat kutipan, sebarang kutipan, untuk masuk dalam akaun dia. Dan benda ni pun ada akta bank negara, memang tak boleh. Betul, tak boleh. Tak boleh kutip duit tanpa kita ada syarikat ataupun pertubuhan dan sebagainya. Betul. Sebab tu kena ingat benda ni sangat penting. Kalau siapa pun nak daftar melalui ejen ke apa ke,
pastikan duit tu bukan sampai kat je. Masuk ke syarikat. Tak kira lah dalam benda ni kita boleh tengok dalam bisnes, travel ke apa bagai benda ke, pastikan benda ni sangat penting. Duit masuk ke mana. Kemuh dia kalau sekiranya apa-apa berlaku, ada tempat yang dia nak pergi dan ambil tindakan kepada syarikat tersebut. Kalau berdaftar dia boleh pergi ke Kementerian Pelancongan, pergi ke aduan awam dan sebagainya. Jadi dia boleh buat tindakan. Tapi kalau kiranya ke individu, polis boleh jawab tanya senang je nanti. Kenapa bagi duit kat dia? Habis. Dah kalau katalah hak menerima duit itu pun orang tak nakal sikit lah. Istilah je tu. Nakal sikit. Kata duit tu dalam akaun saya. Akaun saya. Itu akaun saya. Panjang lah nak datang ke mahkamah tu panjang cerita lah. Mahkamah kalau nak katakan hujah bukti contoh dia kata mana bukti kata saya curi duit contoh. Mana bukti kata saya ambil. Ni kalau kata hak menerima duit pun perangai satu macam. Bahkan ada setengah daripada ejen-ejen yang di kampung sebab dia terlalu dipercayai kepada mereka ni. Jemaah-jemaah di kampung ni bagi duit cash. Tak apa kami percaya ustaz. Tak ada masalah. Ada yang bagi mah pun ada kan. Kita pernah jumpa kan. Benda tu tak jadi masalah. Cuma transaksi tu tidak menunjukkan kata kita bagi dan sebagainya. Betul. Sepatutnya kena bagi adalah something hitam putih. Betul. Resit. Dia yang orang apa, satu jangan masuk ke akaun individu. Yang kedua walaupun masuk ke akaun syarikat bagi ada hitam putih. Bagi ada bukti. Menunjukkan kata ni bayar. Yalah macam kita pun prosedur sebenarnya dia ada je standard operation procedure tu, SOP tu. Bila nak bayar benda ni sebenarnya setiap syarikat ada. Mesti ada. Betul. Cuma dari segi implementasi dia macam mana. Dan hari ni kami berdua ni anggap kami diri kami ni sebagai customer, sebagai pelanggan yang bercakap memihak kepada pelanggan-pelanggan bakal-bakal jemaah di luar sana. Nak cerita benda ni bila bayar kita ada slip bayaran. Dah bayar ke syarikat kena ada borang. Dalam borang tu pun sebenarnya kena ada term condition, terma dan syarat. Ini pun dan terma dan syarat pun juga. Selalunya kalau syarikat-syarikat yang betul-betul buat umrah dengan haji ni dia akan ikut betul-betul daripada kementerian punya syarat-syarat. Berapa persen sekiranya cancel. Kemudian kalau nak lakukan pembayaran tu kena berapa hari sebelum. Semua dia ada term and condition yang kita perlu patuh. Yalah kita perlu patuh. Kalau boleh ambillah masa 5 minit. Baca term condition. Betul. Terma dan syarat tu baca, bagi faham. Tak faham tanya. Benda ni sebab ramai jemaah-jemaah ni nak kumpul duit ni ambil masa bertahun-tahun untuk pergi sebab dia kos bukan kecil. Betul. Kalau 3-4 orang pergi pun dah 30-40 ribu dah. Tu yang kata pengorbanan tu bukan pengorbanan dari segi masa, tenaga, bahkan wang ringgit juga. Wang ringgit. Sebab tu benda yang orang kata apa, benda yang kita nak keluar, nak invest untuk kebaikan, janganlah halai balai. Janganlah kita ambil mudah. Dan kita faham bila saya patah balik tadi konteks yang kata marketing sekarang ni zaman media sosial, orang nak daftar online, faham benda tu tak ada masalah. Sekarang ni kalau lagi baik macam kita sendirilah, macam kami sendiri pun kalau orang daftar awal-awal bagi deposit, lepas tu nak full payment tu siap kita tanya lagi. Tak mau mai ke pejabat kami? Mai lah pejabat kami dulu. Kita mai jumpa. Mai ambil beg kat pejabat. Mai ambil beg kat pejabat. Mai kursus dekat pejabat. Kalau mampu macam tu, itu terbaik. Sebelum buat full payment. Tenang hati. Bawa family pun, contoh kalau family yang tak ikut dengan trip tu, tapi dia mai tengok office dan sebagainya, dia tahu mak dia selamat kat sana. Dia orang ni ada office dekat mana dia orang nak datang. Sekiranya ada apa call tak dapat ke apa semua, dia tahu dekat mana dia nak pergi. Betul. Dia lah walaupun orang tak apa, walaupun start dengan online. Tapi biar ending tu mai ke pejabat. Mai sekali pun tak apa. Mai kursus ke apa ke. Tapi tak dinafikan juga kita dengan ada cara contoh macam kita ada juga yang setengah daripada Dubai. Nak daftar umrah, kemudian dia kata dia nak fly daripada Dubai je. Ni memang real case tadi. Kami ada jemaah daripada Dubai, kita ada daripada mana? Daripada Jordan. Daripada mana tak ingat, adalah 2-3 negara yang luar. Yang depa ni orang Malaysia lah, orang Malaysia yang duduk di sana. Tapi depa nak pergi umrah, nak ikut package kami. Itu pun kita cuba bagi dekat depa, kita bagi lesen, kita bagi segala butiran apa yang kita ada supaya depa tengok trust. Tidaklah orang kata just macam nak pergi umrah, bayar, betul, okey. Jadi benda-benda tu kami contoh yang ada dekat kami, yang kami nak kalau boleh audien dekat luar sana buat benda yang sama. Check semua. Dari segi deposit tu kita faham. Kadang-kadang nak bayar deposit tu, nak pergi bayar kat pejabat ni mungkin takut tadi kata, satgi seat penuh. Satgi orang kata apa tak dan pilih tarikh-tarikh yang special ni. Tak apa, bayar deposit dulu 1,000.
Tapi bayar deposit pun check lah at least. Dia ada lesen tak? Ada lesen. Dah lesen. Ada pejabat. Office kat Okey. mana. Bayar. Sebab kalau ada lesen ni, nak buat aduan ke apa kan senang. Jadi tak ada masalah. Dah bayar deposit, mai pejabat. Mai tengok, bincang dan sebagainya lah. Supaya benda tu clear dan tak ada masalah. Kemudian term yang termasuk dalam borang-borang tadi, kita duk sembang tajuk borang tadi. Mungkin kita kena tengok juga apa yang diberikan, apa yang tidak diberikan. Semoga kita tak ada salah faham. Sebab kadang-kadang bila pergi dekat sana, keadaan yang baru, orang yang kita tak kenal, lepas tu dengan cuacanya, dengan keadaan dekat situ. Jadi benda ni mudah trigger. Ada masalah sikit, dia akan trigger. Sedangkan benda tu tak diberikan pun. Dah ditulis dah. Daripada awal, yang ni tak termasuk, cik. Yang ni masuk, yang ni tak termasuk. Itu penting term condition tu. Penting term condition tu. Jadi dia tengok, oh benda ni saya dapat, benda ni tak dapat. Jadi dia dah tenang dah. Dia dah tahu macam nak buat urusan pun. Kalau contoh, makan kita bagi breakfast saja sebagai contoh. Betul. Dia dah boleh buat susunan daripada awal. Kewangan berapa nak pakai sehari. Dah boleh tanya dah. Syarikat agensi sebagai contoh. Berapa saya perlu bawa sehari. Macam tadilah topik yang dekat awal tadi kan. Saya punya pandangan. Yang saya kata saya kurang bersetuju berkenaan dengan syarikat travel adalah skema. Bukanlah nak backup diri ataupun backup benda-benda syarikat. Secara official bila buka syarikat agak jauh daripada nak buat skema. Tapi yang berlaku penipuan yang kita akui dalam syarikat travel ni adalah dari segi yang salah beritahu. Dari segi tawaran package. Kita jualan bulan bintang tadi. Jualan bulan bintang. Contoh kita kata kita janji hotel 5 bintang. 50 meter. Harga 5,000. Contoh, jadi kita cantik, murah, cantik. Dekat, murah, selesa. Syarikat A 5,000. Syarikat B benda yang sama. Syarikat B benda yang sama. 5 bintang 50 meter 10,000. Kata kita pergi syarikat hak murah. Dia kata macam tu, dia tak check term condition. Betul. Dia tak check benda apa butiran-butiran apa flight semua. Sebagai contoh. Flight. Hotel di Madinah sebagai contoh perjalanannya. Orang apa yang menjadi masalah. Dan banyak juga sekarang ni saya tak tahu, macam saya kadang-kadang duk terima macam ada masuk telefon kan bila nak booking apa semua tu. Dia tanya, Tu Haji, PNR dah ada belum? Tajuk PNR. Tajuk PNR. Jadi benda butiran-butiran ni sebenarnya apa yang kita tawaran dalam package ni, hotel, tiket flight, apa lagi benda-benda apa yang bagi skema pun tahu semua tu. Skema pun tahu benda tu. Terus terang lah saya bagi tahu. Kalau sebaiknya bila nak pilih syarikat travel ni, pilih syarikat yang betul-betul trust. Saya faham ada sebahagian daripada kita ni bila dah terlalu takut, dia macam minta PNR, dia minta booking. Sebenarnya salah. Kalau PNR booking, benda ni pun boleh create. Betul. Benda ni boleh buat. Kita boleh create je benda tu sebenarnya. Boleh. Kita create PNR, ambil PNR tak wujud pun. Betul. Kita ubah, cipta je ataupun curi PNR orang, kita jual je. Jadi benda ni mungkin boleh jadi nasihat untuk kita dan untuk ni syarikat-syarikat travel yang lain juga. Jadi dari segi PNR ni kita pun kadang-kadang rasa tertekan. Mai PNR. Kita duk terang kata PNR Haji sabar tak dalam progres. Dia dari segi airline ni nak cerita panjang lah. Mungkin kalau dia ada istilah orang tanpa chartered flight. Betul. Dia ada istilah booking series. Dia ada istilah booking group. Dia ada banyak istilah-istilah. Kalau dari segi orang kata yang series ni rasanya mungkin dia ada PNR tu awal. Tapi bukanlah maksudnya PNR tahun depan pun dah keluar dah. Dia kadang-kadang keluar secara bersiri. Faham, PNR tu ada. Tapi jangan kita hanya mengharapkan kepada PNR tu saja. Sebab macam kata tadi, PNR tu pun boleh create. Betul. Boleh cipta. Jadi sebab itulah kata, nak pilih syarikat ni jangan pilih setakat PNR je. Pilih pada syarikat tu betul-betul. Syarikat tu dia memang trusted, apa yang dia buat semua cantik apa semua. Barulah tanya, kalau ada PNR, so dia bagi. Tapi rasanya PNR ni, bulan sebelum dah ada lah kan. 45 hari sebelum pun dah ada dah rasanya. Saya tak ingat, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Dan kalau boleh, yang terbaiknya adalah daripada recommendation yang terdekat daripada kita. Betul, yang mungkin tu paling penting. Mungkin dia pernah pergi dah, dia tengok susunan. Tidak silap ada beberapa kali dah pergi. Haji pun dia pernah pergi dengan syarikat tu. Umrah pun dia dah pergi. Percutian pun dia pernah pergi. Maksudnya trusted tu memang lebih. Dia dah tahu dah susunan syarikat ni. Dengan siapa yang perlu contact.
susunan dekat sekiranya sampai ke tempat tanah suci dan sebagainya tu, dia tahu dah dekat sana ada orang bantu, ada pegawai yang diletakkan dekat sana khusus Tu dan kata sebagainya tu, dia testimoni tu tahu. penting tu kan. Sangat penting Testimoni tu. testimoni. Orang kata apa, ada recommend daripada orang-orang yang kita percaya lah. Tidaklah kita just macam tengok apa tawaran bagus. Dia bukan apa, macam Salam sebut tadi. Dia lah ni, sebab Salam cerita kena scam di awal tadi. Saya rasa tertarik nak tarik balik benda tu. Sebab macam tadi, dia kata apa, istilah percuma. Nak sponsor percuma, nak sponsor benda-benda macam tu. Istilah nak percuma. Kita pula orang kita suka benda percuma ni. Allah, tak dapat apa? Tak tahulah macam mana. Bukan, benda ni kami rasa sebab kami dah buat package. Jadi mesti nak kena sediakan benda percuma. Betul. Dia kena ingat, bila kita nak sediakan benda percuma ni, kita terpaksa nak lawan harga. Contohlah, banyak orang suka nak lawan harga, cari harga yang paling murah. Lepas tu banyak orang yang suka nak hadiah-hadiah percuma. Bila banyak percuma, harga murah, pasti akan ada kekurangan daripada certain tempat. Kalau boleh, bukanlah saya nak suruh pilih package yang paling mahal. Bukanlah paling eksklusif, tapi pilih yang agak bersesuaian. Dengan harga demikian-demikian, kita diberi butiran sedemikian-sedemikian. Macam ni logik. Standard dekat market. Standard dekat jadi, market. Yang tu tak ada lah tiba-tiba mai Zub, contohnya macam kita cerita lah macam orang nak beli kereta lah. Tiba-tiba harga lain semua 80,000, 90,000 sebagai contoh kereta harga. Tiba-tiba ada satu ni, kereta yang sama, tahun yang sama, mai je 40,000. Mungkin pernah masuk banjir, kita tak tahu. Benda-benda macam tu. Pernah ada masalah apa-apa dalam enjin dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu. Kalau kereta kita boleh buat kajian mendalam tu, kenapa tidak? Benda yang berkaitan. Betul, benda-benda berkaitan dengan ibadah. Dia sebab benda ibadah ni, kadang-kadang kalau boleh, dia senang cerita lah. Episod apa saya tak ingat. Salam dah pernah sebut. Kata harta yang kita keluarkan untuk umrah ni, orang yang keluarkan harta dia untuk umrah ni, dia tak akan fakir. Dia tak akan miskin. Tu hadis Nabi SAW. Betul. Dia tak akan fakir. Jadi bila kita nak keluar ni, jangan terlalu kedekut. Dan janganlah terlalu membazir sangat pula. Betul. Ni kadang-kadang nak keterlaluan. Tapi maksudnya tengok pada tahap mana kita berkemampuan. Kita rasa nak selesa, kita upgrade. Cuma benda tu kita sampaikan kepada, sebab baru-baru ni teringat ada satu kisah. Dia tulis dekat Facebook tu. Kita teringat nak kongsi lah. Dia kata ada satu ustaz ni ceramah kat masjid. Tuan-tuan, kita kena ingat dunia ni kita akan tinggalkan. Harta-harta ni infakkan semua, jangan tinggal sikit pun dan sebagainya. Dia tajuk berpada-pada lah. Lepas tu ada seorang jemaah bangun. Ustaz cakap senang lah, ustaz ada 3 buah kereta mewah kat Pitau, 3 banglo kat Pitau. Cakap mudah lah. Sampai pengerusi pun kena bangun. Kita tak kat ni, kita kena spend. Benda tu memang adalah hadis Nabi, cuma berpada-pada. Kita tengok dari kemampuan kita dan sebagainya lah. Yalah, benda-benda tu kata orang kata apa, nak pergi umrah ni pun kita berpada-pada tahap mana yang kita berkemampuan. Betul. Dan rasa bersesuaian untuk kita. Bukanlah bila kata takkan fakir orang yang keluarkan harta untuk umrah. Jadi dia keluarkan seluruh harta dia untuk pergi umrah. Lepas tu balik umrah, tiba-tiba dia macam aku nak duduk dia akan jadi apa? Dia kata takkan miskin. Tapi preparation tu kita kena ada lah. Dia start argue lah. Mana ni, apa ni. Jadi seakan-akan dia dah bagi, dia tanya balik Allah, mana? Ganti. Jadi tak kena lah. Benda tu jadi tak tengok kena pada kesesuaian, kemampuan. Jadi orang tepas zaman kita ni tak ada lah orang yang sehebat Abu Bakar As-Siddiq dalam sedekah tu. Sedangkan Umar Al-Khattab pun tak boleh lawan Abu Bakar As-Siddiq. Apatah lagi kita. Jadi berpada-pada. Cari package yang bersesuaian. Yang macam tadi kita kata standard dekat market, harga dia tu cantik. Pi. Jangan terlalu kita nak ni hadiah percuma, yang ni murah, jadi kita pilih yang tu. Jadi benda-benda tu antara persediaan ataupun preparation yang apa yang kita boleh share lah, supaya kita punya audien nampak. Dan mungkin salah tadi kita share tu, kita kata nampak pada konteks travel agency. Sebenarnya apa yang saya rasa nak share jugalah, sebenarnya contoh kalau kau pergi DIY, sopa tu juga ada juga risiko kat sana. Ada juga risiko, dia ada juga skema. Kadang-kadang bahkan lebih besar dia punya risiko. Betul. Sebab tak tahu dengan siapa nak kontak, ada problem dan sebagainya.
contoh yang kita cerita tajuk kematian tu. Masalah tu. Masalah. Dan contoh lain apa yang saya nak kongsi. Macam ada sahabat-sahabat saya yang pergi, orang kata apa, DIY. Depa booking dekat hotel dekat through agent lah. Yalah, tak dapat direct pada hotel, through agent. Lepas tu booking, sebab sekarang ni bila konteks DIY, tadi travel agency satu part. Ada, kita dah pesan dah macam mana nak tengok travel yang ada kawalan, ada lesen, mudah buat aduan. Bila konteks DIY ni, bila kita sebut DIY, aduan kita nak buat kat siapa? Yang ni risiko untuk DIY. Kita cerita dua-dua, bagi nampak dua-dua. Bila nak buat aduan kat siapa? Contoh PP, hotel tak boleh masuk. Kita tengoklah kalau kita buat booking dekat mana-mana portal untuk booking hotel tu, kita mungkin boleh buat aduan kat situ. Dan kita tak tahu sejauh mana aduan kita diangkat, diterima, dijawab sebagainya. Dan mungkin makan berhari-hari pula. Sementara kita sampai-sampai tu, kita bagi kita 7 hari bekerja apa contoh. Betul. Kena tunggu 7 hari. Kena tunggu pula. Kita nak balik dah Malaysia. Selama 7 hari tu nak buat apa? Ada duduk di mana? Ada juga. Saya tengok. Yalah, saya ada join juga grup-grup DIY kan. Ambil tips. Ada yang sharing tips yang bagus. Okay, Alhamdulillah. Tapi ada juga kita nampak orang ambil kesempatan. Sebab dia rasa tengok DIY ni sekarang nak murah, nak bebas. Dia ambil kesempatan, orang kata apa, dia jual. Contohlah dari segi kita ada servis pengangkutan. Yang bukan syarikat punya DIY, kita bagi harga special. Kita ada servis bilik penginapan, kita jual harga special. Bukan nak katakan semua. Ada yang betul-betul telus, yang betul-betul bagi apa yang dia janji. Tapi dalam masa yang sama lah, ada juga mereka ni yang ambil kesempatan. Dan sangat ramai yang nak mengambil kesempatan tu. Dia kata travel agency contohlah, bagi harga naik kereta ni contoh 500. Dia kata sebab kami bukan travel agency, kami DIY apa semua. Kami bagi 250. Sekali kita sampai kat airport je dah, kereta tu tak ada. Call pun tak jawab dah. Jadi benda ni sebenarnya dia di mana-mana ada. Sebab tu apa yang konteks kita nak cerita ni, konteks ilmu yang kita kena prepare. Dan bukan kita just tak kira syarikat ke, tak kira DIY ke, tak kira apa pun. Benda ni memang wujud dan kita perlu pada hati-hati, preparation sangat berhati-hati. Sebab pernah tau dulu masa duduk dekat sana belajar dulu, pernah kita duduk bersembang-sembang dengan, bila musim haji ni kita banyak pergi jumpa dengan jemaah-jemaah haji yang mai daripada Malaysia kan. Kita rindu tu terubat lah sikit kan. Yalah, betul lah. Tu. Lalu kadang-kadang kita nak pergi lepak tepi-tepi hotel, minum-minum mai teh dan sebagainya tu, tiba-tiba jumpa jemaah Malaysia. Kita nak bersembang pun sampai ke tahap, pernah jemaah tu kata saya. Jadi sembang-sembang, dia kata, ni nak main menega. Masa tu dia duduk menega apa? Menega kambing. Menega korban. Korban lah. Dia kata, tak, saya belajar kat sini. Oh, dia kata, sebab dia kata, satu hari saya duduk dekat sini, dia kata, mungkin lebih daripada 16 orang, 17 orang main jumpa. Betul. Nak jual produk ni. Ramai sangat nak ambil kesempatan. Musim haji ni orang kata apa, musim yang paling. Mungkin dekat situ ada daripada beberapa orang tu yang buat betul. Tapi kebanyakannya, tapi sebenarnya kalau bila sebut apa korban dekat Mekah, rasa kita kena buka satu sesi kot cerita berkenaan khusus korban kat Mekah. Kita jemput orang-orang lama. Sebab untuk pengetahuan kami dua ni pun sebenarnya kita banyak 5-6 tahun ke lebih. Kita dah buat korban dekat Mekah tu kan. Kami pernah buat pergi sembelih kambing sendiri, kami pernah pergi beli sendiri, kami pernah hantar sendiri. Macam-macam pengalaman sendiri. Ada pengalaman. Ni topik, keluar topik. Cuma dekat Mekah dengan Madinah ni pun sebenarnya sangat banyak. Dia senang lah macam dulu orang tanya, takkan kot Haji ada dekat sini macam ni. Ni kat Masjid Haram semua. Tanya dia pun senang je. Abu Jahal tu kat mana? Habis tadi. Abu Jahal kat mana? Abu Lahab dekat mana dulu? Rumah mereka kat mana? Mereka hidup kat mana? Mati kat mana? Duduk kawasan Masjid Haram. Duduk kawasan tu juga. Kawasan yang hari ni kita kata kawasan Tanah Haram. Kawasan tu juga. Jadi mungkin bab yang tu rasanya kita kena rungkaikan dalam satu topik. Sebab topik tu yang agak panas, agak rasanya sangat menarik dah. Dan berkenaan skema dekat Mekah Madinah pun mungkin insya-Allah kami berhajat untuk nak keluarkan satu topik. Kita nak bincangkan skema di Tanah Suci tu. Sebab dekat sana pun Allah daripada daripada Dobi tu sebenarnya sampai ke airport sangat banyak. Jadi rasanya ada salam nak tambah rasanya daripada saya. Itulah cara ringkas, cara apa yang kita boleh gambar, kita boleh kongsikan kepada kita punya audien berkenaan dengan skema, berkenaan dengan cara nak pilih.
Tak kiralah apa cara nak pergi umrah pun. Betul. Itulah cara yang terbaik. Ilmu pengetahuan. Conclusion dia ilmu conclusion pengetahuan. dia ilmu pengetahuan. Kita tu. Sebab kalau kita duk kira macam nak menyalahkan syarikat ni. Oh kita buat booking dekat sini. Kita kena ni. Lepas tu banyak juga dulu kita kata dah booking hotel. Sampai kat sana. Arab tak bagi masuk bilik. Arab salah. Tukang booking salah. Syarikat salah. Pindah bilik sebagai contoh. Di antaranya lah. Yalah. Semua salah. Jadi sekarang ni benda tu dah ada daripada dulu. Dan kita dah tahu dah benda tu. Cuma sekarang ni apa yang kita nak, saya dengan Salam nak ajak ni, ajak untuk kita prepare ilmu kat kita macam mana kita nak hadapi. Benda tu kita dah tahu dah. Supaya kita boleh cari cara sebaik mungkin untuk mengelak daripada benda tu. Mungkin kita tak boleh elak semua, tapi kita boleh elak 80% daripada situ sebagai contoh. Okey lah. Kan? At least daripada semua, daripada kerugian sepatutnya kita kena sekian-sekian banyak tu, kita dah boleh cut down dah. Silap-silap kita tak kena tipu pun. Alhamdulillah. Sebab tu sekiranya ada benda tu, nak buat macam mana? Kita suka cerita dekat kita punya jemaah kan. Kita cerita tak siap. Mai kat kursus umrah tu, kita cerita tak siap. Ini risiko yang bakal dihadapi. Di tanah suci, di Malaysia. Kita punya jemaah 2 hari lepas. Nak berangkat balik daripada Jeddah, terkandas disebabkan kapal terbang rosak. Kapal terbang rosak, terkandas 1 hari. Dia pun kata tak apalah. Kami tidurlah dekat hotel yang disediakan oleh airline tersebut lah. Lepas tu esok kapal kedua tu pun terosak. Patah balik lagi sekali. Jadi benda-benda tu risiko yang yalah. Kalau kata, tapi Alhamdulillah jemaah kita bila kita dah cerita, mereka dah clear balik, happy. Alhamdulillah kami lega. Tapi kalau nak marah pada kami pun, apa yang kami mampu buat? Kami takkan kami bawa kau terbang. Yang ni kita cerita, kalau ping agent pun kena, yang dalam tu ada DIY pun kena. Betul. Semua kena. Jadi sebab tu kata, sekarang ni bukan dalam fasa nak menyalahkan sesiapa, tapi fasa kita apa ilmu yang kita ada untuk kita nak hadapi benda-benda tu, insya-Allah. Jadi ada apa-apa Salam? Nak tambahan mungkin tambah daripada saya. Tak ada apa nak tambah. Rasanya mungkin dah kita dah cover kot semua kan. Kami dah cover lah. Sedikit sebanyak gambaran. Kami nak buka gambaran. Mungkin tidaklah terlalu detail, tidaklah terlalu mendalam. Dan kita nantikan soalan pula kalau ada yang bertanya. Kami sebenarnya memang sangat-sangat menantikan soalan. Kalau tak ada soalan ni, dia macam apa, syok sendiri je. Kami duk cerita, tak tahu orang faham ke, orang tak faham ke, okey ke, tak okey ke. Kami nak berkongsi dan kami sangat mengharapkan soalan daripada subscriber, follower dengan audien-audien yang mendengar ni. Tanya aja dekat kami. Apa saja, insya-Allah kami akan cuba rungkaikan dalam konteks yang terbaik daripada kami berdua. Dan teruskan bersama kami sebab episod-episod ke depan ni kami dalam perancangan untuk nak bawa akan tetamu jemputan daripada pelbagai aspek. Mungkin kalau daripada segi pengalaman di sana, kita bawa orang yang berpengalaman. Dari segi umrah, kita bawa orang yang bergelumang dengan umrah. Dari segi haji, kita bawa orang-orang haji. Benda tu dalam perancangan. Jadi at least kita punya audien ni nampak gambaran penuh. Oh, haji macam ni. Betul. Mungkin kita cerita sampai 30% saja. Betul. Ada lagi 70% belum sampai. Sebab apa yang kami dua cerita ni sebenarnya kami cerita secara menyeluruh. General je. Tak detail, betul-betul detail. Sebab kami nak sampaikan, okey, ni poin-poin utama. Jadi hak detail tu kita bawa orang. Surface je kita cerita ni, surface saja. Betul. Dia atas permukaan ni. Dalam tu ada banyak lagi. Jadi kita akan bawakan tetamu-tetamu yang ke depan. Dan kalau ada yang sudi nak jadi tetamu kami juga, audien kami mana nak tahu. Sebab ada kan audien kita ni pun bukan calon-calon orang. Jadi kalau ada berminat, bersedia nak jadi audien kami, ahlan wa sahlan. Ke kamar kecil kami ni, insya-Allah. Jadi setakat tu dulu daripada kami berdua. Teruskan bersama kami. Jangan lupa subscribe, like, share, komen yang murni-murni. Kami sangat mengharapkan benda tu. Jadi itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dalam Jelajah Sirah.